الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار
Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab, Ya mujriyas sahab, Ya hazimal ahzab, ihzimhum, 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 wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang Maha memaksa, Ya Allah yang Maha perkasa, Ya Allah yang Maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, 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 amin. Ya mujibad du'a as-sa'ilin, wa ya qabilat ta'ibin, wa ya rahimat du'afa, wal fuqara, wal yatama, wal masakin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. InsyaAllah ta'ala, dengan berkat dan jemputan daripada Allah, dengan rahmat yang tak pernah putus, pada pagi ini alhamdulillah sehari lagi usia dipinjamkan, sehari lagi rahmat dan nikmat dibentangkan, sehari lagi Islam dan iman dinobatkan. InsyaAllah ta'ala kita akan sama-sama menyambung muzakarah kitab penawar bagi hati, yang mana insyaAllah hari ini saya tanda silap ke, tolong perbetulkan, saya tanda dekat dan yang keempat. Betul? Terima kasih Kak Jamila. Sebab terlampau banyak tanda nah, jadi lagu tu lah. Tak bertahun sekarang. Lepas ni kita bertahun. Tak lah, ada ubuh-ubuh benda pergi hilang. Okay. Kita masih lagi dalam perbincangan pada muka surat 30. Saya punya 33. Kalau kita jauhi muka surat 19. Dah. Kita jauhi bukan 22. Nah, kita jauhi muka surat 22. Dan yang keempat. Ada lagi satu kitab. Berapa? 57. 77. Pandailah. 57 nah. Okey. Dia ada 3 versi ni dah. Yang mana kalau kitab jarinya 22. Sambungan dia dekat yang keempat. Apa dia ni cuti lama dah tak duduk main yang keempat. 1, 2, 3 apa dia? Kan? Ingat tak? 1, 2, 3 apa dia? Ingat. 1, 2, 3 dia cerita tentang keadaan qalbun kita. Qalbun kita. Tentang hati kita. Okey, baik. Perbicaraan kitab kita, satu kitab yang dinamakan Penawar bagi
penawar bagi hati. Berulang kali kita menyebut hati kita ni ada satu penyakit, yang mana penyakit dia amat-amatlah parah. Kita ni di dalam proses untuk memperbaiki hati. Maka dengan sebab tu, lalu satu hadis panjang yang diriwayatkan daripada Abu Hafs ataupun Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar radhiyallahu anhu, satu pagi sedang kami duduk bersama Rasulullah di dalam halaqah ilmu. Tiba-tiba kami didatangi oleh seorang lelaki yang tak pernah kami tengok muka dia. Orang dia segak, berpakaian kemas putih, berbau harum. Masuk di tengah-tengah, di celah-celah para sahabat. Duduk terus dengan Nabi, lutut bertemu lutut, dan keadaan tangan yang memegang paha Nabi. Ni, anak-anak murid tengah nak mengaji ni, dia mai, dia masuk tau. Wah, dia mai duduk menghadap betul-betul dengan Nabi, lutut bertemu lutut. Kalau orang lain bertanya, siapa ni? Ruang ada lagi, tapi dia mai duduk bagi bertemu lutut dengan Nabi. Tak pernah tengok dia pun. Orang jauh kot. Nak kata orang jauh, pakaian dia tidak ada. Min asari safar. Tak ada pun kesan-kesan orang yang berjalan jauh. Kita tahu kalau orang musafir jauh ni, dia macam berserabut lah sikit. Tambah di kalangan zaman sahabat dulu, zaman Rasul dulu, dia pun bukan nak kapal terbang, bukan nak kereta. Kalau tak naik unta ataupun kuda pun berjalan kaki. Tentulah berserabut. Tak pernah tengok pun siapa dia. Bila dia terus tanya dekat Nabi tentang 4 rukun. Dia tanya sebenarnya, apa dia Islam? Kemudian soalan yang kedua dia tanya, apa dia iman? Soalan yang ketiga dia tanya, apa dia ihsan? Kan? Lepas habis dia tanya, Rasulullah ni kata kat dia, bukankah orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang kena tanya? Sambil Rasulullah cerita dekat dia, sambil dia mengiyakan apa jawapan Rasulullah. Akhirnya tanpa bertegur sapa dengan sahabat-sahabat yang ada ramai tu, dia bangkit lalu keluar. Rasulullah tanya, betul tak siapa tu? Sahabat-sahabat kata, tak tahu, kami tak pernah tengok. Tapi agak kurang sopan. Kerana membelakangi sahabat, terus menghadap dengan Rasulullah. Jawab Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu siapa dia. Kata Rasulullah, itulah Jibril. Membawa satu hadis. Hadisnya itu dinamakan hadis Jibril. Malaikat Jibril. Rupa-rupanya yang datang kepada Rasulullah, dia nak ajar sebenarnya. Dia mengajar. Dan Rasulullah ni kita tahu susuk tubuh manusia yang paling penyayang. Setiap yang diajar pada baginda akan terus disampaikan kepada sahabat. Sahabat terus sebarkan kepada umat. Yang mana dia mengajar kita tentang rukun agama. Kita belajar tentang rukun Islam. Ada berapa? 5. Kita belajar tentang rukun iman. Ada 6. Kita belajar ada tentang rukun agama. Belajar tak? Tak mengaku. Belajar. Belajar. Kita belajar tentang rukun agama. Cuma kita tak tahu secara terperinci. Okey. Jibril datang kepada Rasulullah mengajar tentang rukun agama. Kalaulah kamu mengaku kamu beragama Islam, kamu wajib ada 3 rukun agama. Wajib ada dalam diri kamu 3 rukun agama. Jika tidak, maka cacat dan pincanglah kamu di dalam agama. Rukun agama, bukan rukun Islam, bukan rukun iman. Rukun agama yang pertama, yakni Islam. Itu rukun agama yang pertama. Kalau kata apa-apa agama pun, tengok rukun dia dulu. Buddha ada rukun dia, Kristian ada rukun dia, Yahudi ada rukun dia. Islam ada rukun dia.
Yang mana rukun agama Islam yang pertama, rukun Islam. Yang kedua, rukun iman. Dan yang ketiga, rukun tasawuf. Yang pertama iman, yang Islam. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga tasawuf. Itu yang dia tanya rukun Islam. Islam tu apa? Rasulullah ceritakan bahawasanya antashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Itu rukun Islam. Sampai Rasulullah uraikan. Kemudian ditanya, apa itu iman? Yang ini rukun agama yang kedua, kena ada iman. Apa? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Maka diceritakan 6 rukun iman. Lepas itu ditanya ihsan. Apa itu ihsan? Ini rukun agama yang ketiga. Rukun agama yang ketiga iaitu ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan apabila kamu melakukan ibadah seolah-olah kamu sedang melihat Allah di depan kamu. Kalau hang tak rasa macam tu, hang kena rasa yang mana Allah sedang melihat hang. Itu rukun agama yang ketiga, itu ihsan. Ataupun dalam maksud yang lebih kita mudah faham, tasawuf. Jadi dalam kita membina agama dalam hidup kita, kita kena ada 3 rukun ni. Islam, ini ibadah. Ibadah apa? Sembahyang, puasa, zakat, haji, sedekah, taat, itu ibadah. Kemudian yang kedua iman. Apa dia iman? Akidah. Apa akidah? Ilmu akidah, ilmu kepercayaan, ilmu mengenal Tuhan, ilmu makrifat, ilmu kenal para malaikat, ilmu kenal para Rasulullah, ilmu kenal pada kitab-kitabnya, itu iman. Bila hang dah kenal cara nak sembahyang, cara nak puasa, cara nak haji, cara nak zakat, hang kena tahu hang pegang dekat siapa. Hang nak bagi benda tu dekat siapa. Hang kena kenal siapa dia orang yang nak terima segala ibadah-ibadah yang hang buat tu. Kemudian bila dah kenal dekat siapa yang kita nak bagi, kita buat tu dengan kerana siapa, sebab apa. Bila dah kenal, hang kena cuci pula tempat dia. Ihsan. Itu dipanggil tasawuf. Tasawuf. Bila kita dalam agama Islam ada 3 ilmu ni. Ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Lengkaplah kita dalam agama. Itu yang dipanggil 3 rukun agama. Islam, iman dan ihsan. Ketiga-tiga tu kena ada. Kalau kita ada iman tapi kita tak ada Islam, tak duduk nama aja beriman dengan Allah, percaya kepada Allah, sembahyangnya tidak sempurna, tak lagi tak sempurna. Kalau kita ada Islam tapi kita tak ada iman, ada Islam, rajin sembahyang, tak kenal Tuhan yang mana satu, tak kenal mana Rasulnya, tak kenal maka kitabnya, sempurna tak sempurna. Kalau kita ada Islam, kita ada iman tapi tak ada ihsan, tak ada tasawuf. Umpama macam orang pi buang air, maaf cakap, pi berak tapi tak basuh. Perumpamaan dia macam tu. Sebab dia tak ada ihsan. Baik, kita bagi contoh. Sebab kita belajar ilmu tasawuf ni, nak bagi tahu apa dia bertawar bagi hati ni, ngaji lama dah. Matlamat dia apa dah? Yang mana disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Macam orang nak sambut raya. Kan Rasulullah selalu akan pesan kepada kita, apabila setiap kali kamu menyambut Aidil Adha ataupun Aidil Fitri, pakailah pakaian yang baik, yang cantik. Okay. Suatu pagi kita bangun tidur, kita nak pakai baju raya ni. Tapi sebelum pakai baju raya tu kenapa? Mandi dulu. Betul tak? Gosok gigi, cuci muka, sabun badan, mandi, bagi bersih, baru boleh pakai baju. Baru boleh pakai baju. Kemudian barulah dihiasi-hiasinya. Kok mana pun kena cuci dulu. Itulah hak yang cuci itu dipanggil
Takhalli, bersihkan dulu. Sebelum hang pakai cantik-cantik, hang kena bersih dulu. Takhalli. Ni duduk tak duduk, mandi pun tidak, gosok gigi pun tidak, celek-celek mata terus pakai baju raya. Bersih lagi? Tak. Yang dikatakan tasawuf tu hak yang takhalli itulah. Cuci dulu. Kemudian bila dah cuci tu baru boleh pakai baju. Bila dah pakai baju, bolehlah nak gelak api. Yang hak nak gelak api itu dipanggil iman. Yang pakai baju itu dipanggil Islam. Menyarungkan dia dengan pakaian takwa. Kemudian berjalan pi menuju kepada makrifah, i'tiqad, cari Allah lepas dah cuci. Kita ni yang duk belajar juga ilmu tasawuf ni, matlamat kita nak cuci lah. Nak takhalli. Bila takhalli, barulah kita boleh tahalli. Takhalli tadi saya kata bersihkan, sunyikan dalam hati kita daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang terkeji. Kemudian tahalli, hiasilah dia. Dah bersih, baru boleh hias. Tahalli maksud dia hias. Hiaskan dia dengan keimanan, dengan keislaman. Cantik dah. Semayang pun dia kenal. Dia semayang siapa? Dia sujud pada Allah. Dia tak pergi sujud pada yang bukan lain daripada Allah. Dia tak pergi sujud. Dia tak pergi cari mana-mana pokok. Dia tak cari mana-mana batu. Dia tak cari pada matahari. Dia tak cari pada lautan. Dia cari pada Allah. Walaupun tak nampak pada mata. Dan akhirnya, bila dia ada tahalli dia, maka Allah Ta'ala akan hantar satu lagi kepada dia. Tajalli. Kata kita ni dalam kita menuntut kehidupan dalam berilmu kena ada 3 benda. Takhalli, bersihkan. Tahalli, hiaskan. Tajalli. Okey. Tajalli ini yang dinamakan ainul yaqin. Baru kita nampak. Baru kita rasa sedap beribadah. Kita nak berpuasa, kita sedap kerana Allah. Kita nak bersolat, kita sedap kerana Allah. Bukan sebab siapa. Bukan kerana ikut kawan. Bukan nak suruh orang puji. Bukan nak cari nama. Bukan nak dapatkan perhatian. Tapi kerana kesedapan. Itu dinamakan tajalli. Dibawa datang kepada kita satu kemanisan iman. Pasal apa? Sebab kita dah takhalli dah. Cuci dah hati kita. Kita ni, dalam kitab penawar bagi hati ni, adalah satu basic dalam ilmu tasawuf. Untuk orang yang macam saya, baru nak belajar mensucikan hati. Lama dah kot belajar. Tak boleh-boleh, ya Allah. Hati terlampau kotor. Celah dia terlalu banyak. Berusaha sehari-hari untuk membersihkan dia. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tasawuf ni dia bersifat sebagai benteng bagi segala amalan. Benteng bagi segala amalan. Pagar bagi segala akidah. Benteng ni maksud dia, kita buat sembahyang kerana Allah, bukan kerana orang tengok. Bila duduk beramai-ramai, dia baru bangun solat tahajud. Kalau tidak di rumah dia tidak sampai subuh. Tapi bila tidur ramai-ramai ni, tak boleh lena, bangkitlah. Aku di rumah tak pernah tidur. Lama pun duduk tahajud sampai ke pagi. Padahal pemohon, hati tak bersih. Hati tak elok tu. Adanya riak dalam tu. Dia tak takhalli lagi. Duduk tak duduk, dia nak tahalli. Nak berhias. Hati tak elok gitu. Dia kata dia benteng bagi amalan. Rasa macam nak tunjuk ke orang pula dah tak salah. Kalau rasa-rasa dia nak main perasaan riak tu, tak payahlah. Kadang-kadang sembang-sembang dia nak main takabur tu, tak payah. Benteng. Itu tasawuf. Kemudian, ia dikatakan dia juga adalah pagar bagi akidah. Pagar akidah. Apa dinamakan pagar akidah? Kita dalam kepercayaan kita, dalam pegangan kita,
Ada benda yang kita tak boleh bercakap, boleh menjatuhkan akidah. Aku ni rasa-rasa dah bertuhankan kepada duit pencet. Rupa-rupanya aku dah bertuhankan kepada rumah aku. Rumah tu tempat perlindungan aku. Itulah saja yang ada. Kalau tak ada rumah tu, tak tahulah aku ni duduk kat mana. Tak manalah, apalah nasib aku. Bertuhankan kepada rumah. Bertuhankan yang ni lah ada. Duk tunggu yang ni lah, duk harap ke yang ni lah bila nak makan. Kalau tak ada tu, tak tahulah, tak ada siapa nak bagi aku makan. Ianya akan agar kita daripada segala perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita jadi syirik. Itu tasawuf. Itu pasal itu kita belajar. Okey. Dan dia juga tasawuf ni, saya nak contoh balik tujuan kita lah, tujuan. Kadang-kadang kita lupa tujuan kita belajar. Tasawuf ni dia adalah sebagai satu pagar untuk menuntun kita mengikut salah silah perjalanan yang tertulis qada dan qadar kita. Apa dia qada dan qadar? Apa yang tertulis di lauh mahfuz. Yang mana kadang-kadang kita ditimpa satu musibah. Di saat kita ditimpa satu musibah, biasanya kita akan menangis. Kita akan menangis. Tak mengapa. Kata Rasulullah, manusia bersifat lemah. Menangislah. Hanya yang ada air mata. Sebagai penyejuk hati, pujuk hati ini dengan air mata. Tak mengapa, menangislah. Kemudian berdoalah. Berdoa dalam kita doa, hati masih lagi tak tenang, tak senang. Kata Rasulullah, tak mengapa. Manusia itu lemah. Rasulullah cukup faham. Sebab baginda manusia. Tak mengapa. Manusia itu lemah. Tapi jangan sesekali kamu menyalahi takdir. Itu tasawuf. Tasawuf yang bimbing kita. Dalam kita susah hati, kita ditimpa satu musibah yang besar yang mengenai diri kita. Kita dah menangis. Kita dah bermohon kepada Allah Ta'ala. Akhirnya tasawuf akan bawa kita kembali kepada tanjizil hadis. Tanjizil hadis ni kita usuluddin kan, cerita tentang qadariyah, takdir Allah Ta'ala. Bila kita ada ilmu tasawuf dalam diri kita ni, last kali kita kembali, inilah yang Allah Ta'ala tulis untuk aku. Sebab kita beriman dengan lauh mahfuz, betul tak? Yang dikatakan benda yang sam'iyat, yang kita tak pernah lihat, tapi kita selalu mendengar. Apa dia? Ada satu makhluk Allah yang bernama kalam. Yang Allah Ta'ala ciptakan dia 5,000 tahun sebelum diciptakan bumi. Kita belajar baca dah macam tu di Masjid Al-Huda. Di antara makhluk yang Allah Ta'ala awal-awal ciptakan kalam. Kemudian bila mana kalam itu disuruh menulis setiap amalan kita, setiap qadar kita, takdir hidup kita. Jadi bila kita ni dah kita dah puan menangis, kita berdoa, kita berikhtiar, tapi benda tu tak hilang juga. Akhirnya ilmu tasawuf yang akan memimpin kita. Inilah suratan takdir nasib aku. Itu beriman dengan qada dan qadar. Mai daripada mana perasaan itu? Mai daripada ilmu tasawuf. Saya tu nak belajar tasawuf juga. Pasal hati dia bersih. Walaupun mula tu rasa marah, rasa sedih, rasa beban, rasa putus asa, akhirnya kita kembali kepada ilmu tasawuf. Inilah takdirku. Yang telah pun tertulis. Rupanya 5,000 tahun dah Allah Ta'ala tulis dah, sebelum diciptakan bumi. Kita baru je main. Aku terima ya Allah. Andai dengan sebab ini boleh mengangkat darjatku ke sisimu, maka belajar menerima walaupun pahit. Kena pujuk juga lah, itulah kita. Okey, ni nak bersih apa? Nak bersih hati.
Cerita yang kita dok belajar ni nak membersihkan hati. Sebab tu kita yang pertama, yang kedua, yang ketiga tu apa? Yang mana telah pun kita bicarakan beberapa sesi tentang pembersihan hati. Yang mana yang pertama dia kata hati tu adalah tempat jatuhnya pandangan Allah. Tempat Allah Ta'ala perhati. Allah Ta'ala tak perhati kepada rupa kita. Allah Ta'ala tak perhati kepada pangkat kita, keturunan kita, tapi Allah pandang pada hati kita. Itu yang kita nak takhalli, nak membersihkan hati kita. Takhalli ni maksud dia khalwat, sunyi-sunyi. Sunyi ni maksud dia bagi clear. Hang bagi clear dulu hati hang, barulah hang boleh hiaskan ia dengan iman dan Islam. Tak boleh belajar tasawuf saja tapi tak belajar akidah, tak belajar ibadah. Sesat, gila tu. Tak boleh belajar akidah saja tapi tak belajar ibadah, tak belajar tasawuf. Yang dia sembang, hampa tahu tak Tuhan duduk kat mana? Duduk dalam poket aku saja. Tu ada dalam pasu bunga. Tu hak yang belajar akidah saja. Tasawuf tak belajar, ibadah tak belajar. Tak boleh belajar ibadah sahaja tapi tak belajar tasawuf dan tak belajar akidah. Itu pun gila. Kena ada tiga-tiga benda ni. Kena ada tiga-tiga benda. Barulah jadi Islam yang mukmin. Kalau kata orang yang belajar, dia ada ibadah je, dia belajar ilmu fiqh sahaja. Dia tak belajar ilmu tasawuf. Kita baca dah dalam hadis penawar hati 2 minggu yang lalu, yang mana kata Rasulullah, kalau dia bangkit sembahyang malam, apa yang dia dapat? Berjaga malam. Kalau dia berpuasa, apa yang dia dapat? Lapar dan dahaga. Pasal apa? Sebab dia tak ada tasawuf. Mulut lidah dia tak berhenti dia kata dekat orang, riba orang tu, fitnah orang ni. Kenapa? Sebab dia tak ada tasawuf. Hati dia sakit. Allah Ta'ala pandang pada hati. Sah puasa dia. Dia tak payah fardu. Tapi pahala tak ada. Kenapa? Dia tak ada ilmu tasawuf. Dia mulut dia punya kata dekat orang. Mata dia tak pandai jaga. Hati dia ni punya kotak. Penuh dengan SMS. SMS. Apa dia SMS ni? Dia suka melihat orang susah. SMS, suka melihat orang susah. SMS. Itu guru saya kata tu. Dulu kan masa tu SMS yang telefon 3 sekupang tu. Kan? Masa ni mengaji dah tua lah dah. Kita hampa ni SMS ni. Benda tu tak bagi dia. Suka melihat orang susah. Untuk orang yang penyakit hati. Sedangkan di situ tempat jatuhnya pandangan Allah. Tengok orang tu elok sikit, aku berdoa bagi dia jatuh dalam parit. Dia tengah jatuh, padahnya muka. Padahnya muka, keram sangat. Jatuh juga dalam parit. Bukan Allah Ta'ala makbul doa dia tu. Bukan. Allah Ta'ala menguji tentang SMS dia tu. Hati dia suka tengok orang susah. Tak boleh tengok orang senang. Itu penyakit hati. Kemudian Allah sebut lagi yang mana dia kata hati itu adalah raja bagi segala anggota. Dia nanti perintah hampa buat. Dia perintah hampa buat ni, hampa terpaksa ikut dia. Sebab apa? Hampa tak mungkin mengingkari atas perintah-perintah hati, melainkan kamu ikut setiap satu persatu. Kerana apa? Kerana kamu tidak rasa takut kepada Allah. Dan yang keempat hari ini, kenapa perlu jaga hati? Kenapa perlu jaga hati? Kerana dia kata bahawasanya hati ataupun jantung itu tempat taruh bagi segala sifat-sifat kebencian. Sebab di hati kita ni tempat duduk, tempat duduk segala sifat kepujian. Apa dia? Iman, ma'rifah, tawakal dan redha. Ini sifat yang terpuji. Iman ni apa dia? Akidah ataupun kepercayaan. Duduk di mana? Duduk di hati. Kalau ibadah, duduk pada zahiriah.
Kita rokok macam mana, kita sujud macam mana, kita duduk antara dua sujud macam mana. Tapi kalau akidah dia duduk di hati. Pasal apa perlu jaga hati? Sebab tempat duduk iman. Iman duduk dalam tu. Jaga dia elok-elok. Jangan campur aduk dengan perkara-perkara yang keji. Dia tak boleh duduk sekali. Kalau dia duduk, rosak. Ibarat macam kita campur makanan yang baru masak dengan makanan yang kemarin punya masak. Campur balik. Dia akan jadi apa? Dia akan cepat basi. Rosak dah benda tu. Dia tak boleh campur dengan benda yang tak elok di dalam tu. Dia akan jadi rosak. Itu iman dan benda-benda yang dikeji oleh Allah. Dan yang kedua kata, pengarang kitab kita, ianya ada ma'rifah. Apa ma'rifah? Pengetahuan. Pengetahuan, pengenalan. Kenal siapa? Kenal Allah. Macam mana kamu boleh kenal Allah? Melalui sifat-sifatnya yang sempurna. Hang pernah tengok? Tak pernah tengok. Hang tahu kata dia ada? Tahu kata dia ada. Daripada mana hang tahu kata dia ada? Daripada pandangan mata. Mata yang bersih, bila dia pandang, dia tahu ini ciptaan Allah. Ini daripada Allah. Bila dia tengok satu-satu, terus subhanallah. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwata illa billah. Hasbi Allah ni'mal wakil. Itu orang yang ada di dalam diri dia, ma'rifah. Dia kenal ini semua daripada Allah. Akan kembali kepada Allah. Subhanallah, cantiknya ciptaan Allah. Itu orang yang ada ma'rifah. Dia takkan mudah senang-senang salahkan orang lain. Dia takkan mudah-mudah mengaku yang tu dia punya. Sebab dia kenal. Kemudian di hati tu, kenapa perlu jaga hati? Kerana di hati itu tempat letaknya, tempat duduknya satu sifat apa dia? Tawakal. Apa maksud tawakal ni? Tawakal ini penyerahan. Penyerahan pada Allah. Kita dah berusaha macam-macam. Selepas kita berusaha, kita berdoa, mula berdoa. Kemudian berusaha. Lepas tu berdoa lagi. Berdoa. Bila kita berdoa, dah selesai, dah rasa aku dah habis ikhtiar dah ni. Serahlah pada Allah. Berserahlah pada Allah. Itu yang kita kata tajalli. Tajalli tu Allah punya. Tajalli tu Allah punya. Dia akan bagi kepada kita di saat kita dah sampai tak tahu nak buat macam mana dah. Kan bila orang kata sakit ni lama dah sakit. Macam-macam ubat dah makan. Jumpa doktor, jumpa pakar-pakar ruqyah, cari ubat tradisional pun cari ubat-ubat doktor pun cari macam-macam. Tapi dia tak mau juga baik. Sebab tak sampai tajalli ni. Dia sampai tajalli Allah, kenyataan daripada Allah. Ambil dah. Makan apa? Kita masa tu baru duk fikir. Aku tak tahu lah aku makan apa. Yang aku tahu aku punya pergi berubat harta ni. Lain sekali baik. Itu tajalli. Kata, kita dah usaha, lain sekali tawakal. Mainlah tawakal tu. Bila main tawakal tu biar apilah. Ada seorang hamba Allah, sahabat baik saya. Dia punya anak-anak lah, dia punya anak. Dia ikhtiar macam-macam. Macam-macam ikhtiar. Lepas 25 tahun dia berkahwin. Saat tu dia tak pernah buat dah apa pun. Dia kata 10 tahun yang pertama tu buat segala jenis. Orang suruh buat, semua buat. Sampai apa? IVF tu kan. Pun pergi buat. Dia kata, sampai pergi tanam benih dalam rahim. Kalau Allah Ta'ala tak tajalli, ada boleh. Sudahlah dia kata, tak amat lah. Dia rasa berumur sangat dah kot dia. Baby lah. Bila kita tawakal kepada Allah, akhirnya dia mahu. Orang pakat tanya, macam apa? Buruk kat mana? Dah, tak ada apa. Ini kata tawakal. Tawakal. Rupanya dah tertulis dah 5,000 tahun sebelum dijadikan muka bumi ni dah tulis dah nak dapat anak.
Selepas 25 tahun hang berkahwin. Kalau itu yang tertulis. Dia kata, kita bila ada tersoh dalam diri kita, dialah yang akan pujuk kita. Pujuk hati kita. Akhirnya, kata Allah, redha. Lepas ada tawakal tu, redha sajalah. Ada pun tak ada, tak ada pun tak apa, ada pun tak apa. Baik pun tak apa, sakit pun tak apalah. Andai ini dah yang tertulis untukku, maka aku terima ya Allah. Hati dah redha. Walaupun punya susahnya. Mula-mula tu susah semua. Kita nak kena tanggung semua. Kita nak kena fikir semua. Kita nak menghadap dengan manusia. Kita menghadap dengan Allah. Kita menghadap dengan pihak berkuasa. Macam-macam. Punya tanggung ni. Habis ikhtiar dah punya buat. Dan dia kata setiap kali berdoa tu tak pernah tinggallah kalam tu. Punya minta pada Allah. Habis sekali tawakal dan redha, tak apa malah ya Allah. Macam kata orang dulu-dulu, kering dah air mata ni. Tak mau menangis lah. Tak mau fikir apa lah. Kering dah air mata. Redha sajalah. Rupanya waktu kita redha tanpa kita sedari itu kita redha. Kita redha ni maksudnya tak apa. Tak apa. Tak apa dah. Aku dah bisa buat dah apa yang aku buat semua aku dah bisa buat. Melo ni tak ada apa. Tu redha. Di saat kita rasa tak apa dah. Dan saat itulah akan datang keajaiban daripada Allah. Tajalli Allah, Masya Allah. Hati ni susah dah, ya Allah. Kita semua ada hati kan. Susah sungguh lah nak didik dia. Senang aku nak sebut sabarlah. Redha lah. Hang kena redha. Hang kena sabar. Oi. Besar tu, besar tu ya Allah. Biasanya, tapi apabila kita dah rasa tak apa dah, saat itulah Allah Ta'ala akan bawa kita dekat dengan dia. InsyaAllah ke syurga. InsyaAllah ke syurga. Maka patut sangat bagi pertaruhan yang seperti ini bahawa dipelihara akan dia daripada segala kelakuan yang dicela dan dijaga daripada seteru iaitu syaitan. Patut sangatlah. Pertaruhan yang 4 ni iman, makrifat, tawakal dan redha ni apa kena jaga sungguh-sungguh. Patut sangatlah kita jaga hati kita ni daripada segala sifat yang dikeji. Jaga sungguh-sungguh. Akan diceritakan satu persatu dalam kitab yang akan datang. Penyakit apa ni yang kita nak kena berubat. Okay. Yang keempat, kenapa perlu menjaga hati? Bahawasanya jantung itu tempat ilham daripada malaikat dan tempat was-was bagi syaitan. Hati kita ni tempat ilham malaikat. Maksud ilham malaikat itu bisikan yang baik. Tulislah, catiklah kat situ. Apa dia ilham malaikat? Setiap bisikan yang baik yang suruh kita buat baik tu adalah bisikan malaikat. Kita tertidur dekat nak zuhur, qailullah konon-kononnya. Qailullah lena. Rasa macam puas, terjaga. Azan dah lagi tak? Nak tengok 2-3 minit lagi nak azan. Ilham dari malaikat. Dengan penuh kasih sayang. Gerak kita mati. Cukup dah. Yang mana dalam pembahagian para ulama kita disunatkan untuk qailullah tu lebih kurang 25 minit lah. Kalau hal lebih daripada tu tak lagi yang pening. Pening. Kita tak ada lagi 2-3 minit sikit lagi tu. Jaga-jaga 2,5. Aduh 2,5. Pening ketoyol ni, pening mati pulang. Lihat tadi tu bisikan malaikat tu cantik dah. Tapi syaitan ni dia pujuk sikit ni. Was-was syaitan. Lepas tu dia kata jaga hati. Jaga hati. Pasal 2 jenis makhluk ni duduk di dalam hati kita. Kita tak tahu mana satu baik dan mana satu jahat. Ketika mana datang bisikan syaitan. Apa lohok panjang. Lalu keempat tanya ada lagi. Lah ni kan asal lambat. Kan? Pas tengah boleh sembahyang lagi. Tidur je lah. Asal lagi. Kita kalau tidur dalam keadaan kalau sembahyang dalam keadaan mengantuk pun makruh. Pandai dia berhukum.
Bisikkan syaitan. Habis hanyut. Apa hamba jadi dulu saya ambil sembahyang. Sembahyang tak apa panjang. Ini yang kena buat dulu. Okey. Dan dia kata, jantung itu tempat berperang akal dan nafsu. Tempat berperang. Rupa-rupanya di medan jantung kita yang kecil ni adalah satu medan pertempuran di antara akal dan nafsu. Akal mengajak ke arah kebaikan. Nafsu menangguh-nangguhkan sekaligus melewatkan dan terusnya melupakan. Itu kerja nafsu. Sebab tu kata Rasulullah, apabila hang ingat nak buat baik pada waktu petang, buat terus. Jangan tunggu esok. Apabila hang ingat nak buat baik pada waktu pagi, buat terus. Jangan tunggu petang. Apa saat ni petang lah? Saat ni petang. Esok pagi dah. Dah petang tunggu esok pula. Esok pun tak hati. Petang esok pun tak hati. Mana boleh tak? Kalau dia ingat kau tu mati je. Aku dah duk kata nak pergi tengok. Nak pergi dah pagi ni. Tapi rasa macam panas. Petang saat ni lah keduk-keduk. Petang tak hati pagi kata petang kata pagi. Jangan menanggungkan sesuatu yang ambil. Sebab apa? Itu yang kata, di medan hati kita ada akal dan nafsu yang sedang berperang. Nafsu ni dia selalu tak larat. Nantilah saat. Boleh lagi kan? Takkan lari gunung dikejar. Tapi hang yang duk lari. Gunung tu tak lari. Okey. Kemudian dia kata, yang kelima kan? Okey. Bahawa jantung itu tempat ilham daripada malaikat dan dia tempat nafsu. Maka dia kata, sayugia ni sepatutnya lah. Maka sayugia bahawa tiada dilalaikan daripadanya. Tambahan lagi bahawasanya kesalahan jantung itu lebih besar. Sekurang-kurangnya keras ia tiada menerima pengajaran dan kesudahannya kufur. Dia kata, patut sangatlah kita ni jaga jantung kita, jaga hati kita daripada dilalaikan, daripada ghafil, daripada ghalib, daripada ditangguhkan. Jaga sungguh-sungguh. Patut sangatlah kita jaga dia. Dengan bahawasanya dia itu adalah enjin bagi segala perkakas. Patut sangatlah. Dia kata, kerana dia kata, sekurang-kurangnya dia tak kera hati. Macam kita tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala tersebut, summa qasat qulubukum, kan? Hati orang-orang munafik, hati orang-orang Yahudi itu qasat, dikeraskan oleh Allah Ta'ala min ba'di dzalik, dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan fahiyakal hijarati au asyaddu qaswah, dengan sebab manusia terlalu banyak buat dosa, dia menumpuk di dalam hati, dia menjadi makin lama makin kerah. Dan kata Allah, au asyaddu qaswah, atau dia mungkin lebih kerah lagi daripada tu. Sebab terlalu banyak melakukan dosa. Satu buat dosa tu titik, satu noda hitam. Dua titik kita ni dah berapa ribu dosa dah kita buat. Maka dia akan jadi semakin hitam dan akhirnya terhijab. Terhijab. Lepas tu tak ada langsung kelembutan pada hatinya. Nur Islam susah nak tembus masuk. Nur iman susah nak duduk di dalam dia. Akhirnya yang ada hanya kekerasan hati. Angkat tepi lah apa-apa. Dia tak diterima. Dia dengar buat tak tahu je. Dia meminta nasihat kita, bila kita nasihat dia buat tak tahu saja. Ataupun kita bercakap dengan dia macam cakap dengan tembok je dah. Dan kesudahannya dia kata kufur lah. Akhirnya kufur. Jadi macam mana? Tidakkah kau dengar firman Allah Ta'ala yang selalu kita baca. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ayat 33.
34. Daripada surah Al-Baqarah, surah yang paling masyhur. Maka adalah takabur itu di dalam jantungnya, maka disebabkan ia akan tertegah daripada sujud dan kufur dengan Tuhannya. Wa na'udzubillah. Ini cerita tentang iblis. Ini cerita paling masyhur. Mana-mana asatizah akan bercerita tentang ni apabila membicarakan tentang penyakit hati, iaitu takabur. Waktu Allah Ta'ala pesan kepada iblis, pada seluruh masyarakat, seluruh para malaikat, ada satu makhluk jin, iblis. Ada satu makhluk jin. Dia bukan di kalangan malaikat, dan dia ni paling muqarrab dengan Allah. Dia paling dekat dengan Allah. Sebab dia di antara makhluk yang Allah Ta'ala bagi keistimewaan, dia boleh bersembang dengan Allah. Apa dia sembang dengan Allah? Dekat tak? Dekat dengan Allah. Kita boleh sembang dengan Allah. Kita dah sembang kita seorang. Kan? Yang kita tanamkan landa kita, Allah sedang mendengar. Tapi iblis dia boleh sembang tu. Dia minta tu. Allah Ta'ala bagi jawapan tu. Nak abang kata dia tu punya dekat dengan Allah. Iblis tu. Tapi kerana takabur. Takabur ni dari mana? Hati. Tempat dulu dia. Akhirnya dia jadi kufur. Kufur, mungkar, ingkar dan sebagainya. Dan ketahui olehmu bahawasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak. Tetapi hamba sebutkan. Hamba di sini Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri, pengarang kitab Penawar Bagi Hati ni. Hamba sebutkan di sini 10 saja. Banyak penyakit hati ni kita. Dan di mana didudukkan di dalam kitab ini sebanyak 10 bab. Kerana yang 10 ini asal bagi semuanya. Dan yang lain daripadanya terjadi daripada yang 10 ni. Punca penyakit hati 10 ni, segala kejahatan ni berpunca daripada yang 10 ni. Apa dia? InsyaAllah kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, sangat loba atas makanan. Suka makan. Punca sakit hati. Kan sakit hati, nak kena jumpa doktor. Sudah. Punca dia main penyakit macam-macam. Hasad, dengki, ujub, takabur, riya. Kedua, apa dia punca dia? Sangat loba atas berkata-kata. Makan pun kuat, sembang pun banyak. Apa nak lihat? Untuk saya kata kawan, kata kat diri sendiri, okay? Kata kat diri sendiri, aku macam tu lah. Yang ketiga, suka marah. Dah sembang banyak sangat. Tak boleh silap sikit kerja nak marah kat orang. Yang keempat, dengki. Hasad. Hasad. Penyakit hati. Tak boleh tengok orang lebih. Tak boleh tengok orang senang. Suka tengok orang susah. Suka tengok orang malang. Dengki. Yang kelima, kikir. Apa dia? Kasih akan harta. Kedekut. Punca sakit hati. Yang keenam, kasih akan kemegahan. Suka orang puji. Suka orang sebut-sebut nama dia. Yang kena sebut nama dia. Yang tak sebut nama dia tadi. Ni dia ada tu, main tertunggak walaupun dia main tak buat apa. Dia main last sekali, kena puji, kena sebut nama dia. Saya tak sebut, tak boleh. Susah ni. Kasih akan kemegahan. Ketujuh, kasih akan dunia. Wa yamidhah. Nahubbud dunya wa karihal maut. Sukakan dunia dan benci pada kematian. Yang ke-8, membesarkan diri, takabur. Yang ke-9, ujub. Ujub ni kan saya kata, nak buat benda ujub ni duduk sorang-sorang. Nak buat takabur dengan riak ni kena cari orang. Tapi nak buat ujub duduk sorang-sorang. Aku ni hari ni bangkit pukul 3 pagi. Sembahyang tahajud 6 rakaat. Sembahyang taubat 4 rakaat. Sembahyang tasbih 2 rakaat. Lepas tu tutup dengan witir, sembahyang sunat sebelum subuh, sembahyang subuh, ngaji Quran, baca mak surah. Hebat. Syurga mana Allah Ta'ala? Tak cari orang. Tu seorang-seorang nak isyak. Tunggu je. Cik tak tahu, cik tak kena letak mata mana tu tak tahu. Habis
Tujuh. Tujuh ni tak boleh cari orang. Dia tak seorang-seorang kan. Dan yang ke-10 dia ni memang kena cari orang. So orang tengok. Bawa tasbih penyam-penyam. Jangan. Bukan kata kat siapa, kata kat dia sendiri. Okay. Kembali pada diri. Baru kita boleh perbaiki. Kita bila kita tahu kata kita ada penyakit, baru kita nak berubah. Ni itu macam tu. Ini macam tu. Aku tak juga. Ini katalah semua penyakit ni ada dekat kita. Berusaha. Kita sama-sama usaha. Kita sama-sama berusaha. Saya kata, saya punya mengaji lagi tak ni daripada duduk pondok dulu. 45 tahun yang lalu. Sampai ke hari tak lulus. Tak tahulah bila nak lulus tu. Hendaklah bersungguh-sungguh engkau menghiasi jantung engkau daripada sifat kecelaan. Okey, maksudnya di sini kita saya terus menghiasi. Tak puan-puan boleh buat. Okey, menjauhi ataupun menghindari. Dia mungkin tersilap cetak. La'ala sawab, mungkin tersilap cetak. Kita kena sungguh-sungguh menjauhi ataupun menghindari hati kita ni daripada sifat-sifat yang celah. Nescaya adalah engkau mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Kerana firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Okey. Ayat ni daripada surah Syam kan? Surah Syam. Yang mana dia kata sungguhnya dapat kemenangan bagi orang yang membersihkannya. Bila ditanya kepada Allah, saya ambil masa puan-puan sikit, tak apa ini. Bila ditanya kepada Allah, kenapa Allah tak boleh ciptakan surga dan neraka? Walhal Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu-satunya ilah, satu Tuhan yang patut disembah. Buatlah surga saja. Janganlah buat kejahatan. Bagi kami semua masuk surga. Kenapa diletakkan kejahatan pada kami? Kenapa diberikan nafsu kepada kami? Keinginan untuk buat jahat. Padahal Allah yang buat nafsu tu bagi dekat kami. Tak adil lah kami. Tak adil. Alangkah baiknya jika dibuat kepada kami akal semata-mata nak buat baik tu. Masuk terus syurga, tak usahlah buat neraka. Allah yang juga buat. Ini puncak ayat ni. Puncak ayat ni. Kata Allah, kalau aku buat akal sahaja kepada manusia, hampa tak jadi manusia, hampa jadi malaikat. Kalau aku buat nafsu saja kepada manusia, hampa tak jadi manusia, hampa jadi binatang. Maka kekuasaan kekayaan Allah menciptakan makhluk yang berbagai-bagai jenis, dijadikan satu makhluk yang menanggung dua bebanan. Apa dia? Akal dan nafsu di dalam satu jasad kita. Kemudian macam mana dia nak tahu dia nak masuk syurga atau masuk neraka? Mana belajar? Qad aflaha man zakkaha. Berjayalah orang yang boleh lawan dengan nafsu tu tadi. Yang boleh membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dasaha. Kan sambungan dia. Ayat ke-10. Wa qad khaba man dasaha. Binasalah orang yang mengotorinya. Kalau kita bersihkan dia, menanglah kita, akal kita tu menang. Hidup itu satu perlumbaan. Kena sentiasa berlumba. Berlumbalah akal dan nafsu untuk menjernihkan suasana kehidupan. Akhirnya membawa ke surga. Lepas tu dia bawa datang dengan qad aflaha man zakkaha dan diikuti wa qad khaba man dassaha. Binasa. Kalau hampa kalah dengan dia, hampa akan mengotori dia. Kalau hampa bersihkan dia, kamu akan berjaya. Surah apa ni? Surah Syams. Surah ni paling senang sekali hafal kan? Asy-syamsu wa duhaha, al-qamari idza talaha. Kan di antara ulama Imam Syafi'i rahimahullah taala. Apabila anak-anak murid dia bertanya, surah apakah yang dapat mengikatkan hati untuk kita solat duha? Ikat. Dicadangkan. Dia bagi cadangan, bukan kata wajib, dia bagi cadangan. Baca surah Asy-Syam. Baca surah Asy-Syam ni, nescaya hati kamu akan terikat untuk ibadah duha tanpa tinggal. Istiqamah. Okey, rakaat pertama, contoh saya bagi contoh.
baca surah Syam. Rakaat kedua baca surah Duha. Habis kalau nak buat 4 rakaat, ulang balik yang pertama Syam, kedua Duha, dan terus diulang-ulang. Saya nak bagi habis sikit dah sebab ingat bulan depan kita masuk kepada bab. Okey. Dan sabda Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebahagian daripada iman. Suci apa? Suci hati. Kerana membersihkan hati itu adalah sebahagian daripada iman. Kalau hati kita tak bersih, tak guna kita beriman. Memberi faham oleh hadis ini bahawasanya sempurna iman itu adalah ia dengan membersihkan jantung. Jantung di sini hati lah. Dan barang yang tiada kasih akan dia oleh Allah Ta'ala. Mana yang Allah Ta'ala tak suka, Allah Ta'ala benci, itu tinggalkanlah. Dan menghiasilah hati kita itu dengan kelakuan yang dikasih akan dia. Yang Allah Ta'ala kasih, yang Allah Ta'ala suruh, yang Allah Ta'ala suka, hiasilah hati. Maka membersihkan hati itu setengah daripada iman. Seperti menghiasinya itu setengah daripada iman, dan menghimpunkan kedua iman itu adalah sempurna. Himpunkanlah kedua-duanya iman, bersih dan iman. Maka diletakkan dalam hati, kedua-dua benda itu duduk dalam hati, sempurnalah iman kita. Bersih, pembersih, iman yang ada pembersih, maka eloklah. Itu yang kata, bila ada kebersihan, adanya takhalli. Kemudian dimasuki iman, adanya tahalli. Iman ada. Kemudian tajalli tunggulah, datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selesai dah sudah. Dalam perbicaraan tentang hati, dan insya-Allah kita akan masuk di antara bab yang dibawa oleh hati. Punca penyakit hati. Apa dia? Bab yang pertama, pada menyatakan sangat loba atas makanan. Yang ini suka makan. Bila tengok bab suka makan ni memang kena sangat-sangatlah. Ada orang yang tak suka makan, ada juga orang tak suka makan. Dia kalau aku suka makan sangat. Kalau tak suka makan tu, berpuasalah. Diajarlah satu persatu supaya insya-Allah Ta'ala dengan izin Allah bulan depan. Ya. 29 tu? Minggu depan kan? Azhar ni lah, mamun bakal banyak sangat tu. Minggu depan lah. Minggu depan sebab apa? Saya ganti yang minggu kedua itu. Okey, betul. Selalu sangat lupa. Hati terlampau banyak lalai. Okey, ada soalan nak tanya? Ini 22 no? Okey. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia tahu. Wakil daripada para sahabat sekalian, insya-Allah. Halo. Sama-sama. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi insan berkuliah itu syahar di Rasul. Ini orang buku. Apakah ucapan yang selalu disebut? Ada orang yang disebut Rasulullah SAW. Yang selalu aku dengar ialah Rasulullah SAW berkata bahawa dia bukan seperti Allah SWT. Dan kita memang saja dia bertanya. Aku sendiri itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Mengapa Rasulullah benar-benar sangat dan dia kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, Allah itu bersama dia masih. Dia kata Nabi SAW, dia bersama. Jadi sebab kami akan bersama. Hati manusia ini kepada Rasulullah itu di antara sebab jantung. Jadi yang saya faham ada ayat-ayat syariat, ada hadis pun ada. Itu soalan pertama. Ada ayat-ayat mutasyabihat, ada hadis mutasyabihat. Fahamkan
tentang pencerahan dan juga soalan. Mula pencerahan, lepas tu dia beri soalan. Daripada Puan Hajar. Bila ditanya kepada Rasulullah, kan doa apa yang patut kita baca dan diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Bila dia diasok berkali-kali bertanya soalan yang sama, sampai Rasulullah pernah kata, siapa yang bagi salam sebelum baca doa tu, rugi sembahyang dia. Rugi sembahyang dia. Sebab apa? Dekat-dekat nak bagi salam tu, pada duduk tahiyat akhir tu, ada doa yang makbul. Doa yang paling mustajab. Apa doa apa ni? Yang mana kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala telah ilhamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruhlah seluruh umatmu itu jaga hati, kerana hati mereka itu selalu berbolak-balik. Kan? Qulub ni maksudnya bagus. Hati kita macam tu. Berbolak-balik. Bila Rasulullah sebut hati manusia duduk di antara telunjuk Allah. Allah ada telunjuk dah. Itu yang dia kata hadis mutasyabihat tu. Allah ada telunjuk dah. Allah tak ada telunjuk. Kalau kita kata Allah ada telunjuk, bermakna dia berupa macam kita. Dia tidak ada telunjuk. Tapi apa mutasyabihat dia? Mutasyabihat ni kesamaran. Kata-kata majas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita selalu minta kepada Allah, ya Allah berilah petunjuk padaku, ya Allah. Berilah petunjuk. Petunjuk ni jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Itu petunjuk. Yang kita dah ulang dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Itu petunjuk. Itulah telunjuk Allah. Kita nak Allah Ta'ala tetapkan hati kita ni di atas jalan yang lurus, jalan yang benar. Jangan sesekali tergelincir daripada telunjuk Allah ke jalan yang sengsang, jalan yang kufur. Tetapkan terus. Minta pada Allah, hati kita ni terus di atas telunjuk Allah. Telunjuk Allah itu jalan yang benar. Itu mutasyabihatnya. Jalan yang lurus. Yang kita minta sehari 17 kali. Pada solat-solat fardu 17. Tak campur dengan solat sunat. Kan? Itu dia. Wallahualam, insyaAllah. Hati. Okey. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ini masalah orang yang tak mau memaafkan. Kalau ego pun duduk di hati, kalau nafsu pun duduk di hati. Masalah hati sebenarnya. Apabila kita tak maafkan, bisikkan syaitan, bisikkan nafsu ke dalam hati kita. Tak maaf lah dia buat macam-macam dah dia buat. Senang-senang je nak maafkan dia. Kata akal, maafkanlah dia. Nabi lagi maafkan umat, Allah lagi maafkan hamba. Apatah kita biasa. Aku boleh maafkan. Tapi mungkin tak semesra dulu. Itu baru lagi. Dah lagi tu. Di dalamnya masih lagi ada dendam. Marah lagi? Belum lagi. Itu penyakit apa? Ego pun dia. Masalah hati. Pasal apa? Sebab merasa diri dia lebih baik daripada orang tu. Sebab tu susah nak maafkan. Kalau kita tengok di antara kejadian yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Seorang sahabat yang melakukan kejahatan berjumpa dengan sahabat yang satu lagi. Kejahatan ni dia buat macam ni. Dia mengambil hak kawan. Saya tak mahu sebut siapa-siapa. Ni benda ringan-ringan. Dia ambil kasut saja. Bila dia ambil kasut, kawan tu pakai balik. Kawan ni hak turun main tak ada kasut nak pakai. Masa tu susah. Bila kawan ni tak ada kasut, dia pun baliklah jalan kaki. Dayang. Lepas tu, bila untuk solat Zuhur, dia memang tengok kawan tu bawa kasut tu main.
Aku pakai kesukaan tadi. Awak hantar abang. Dulu dia kata. Nah, minta lah terlebih dahulu. Kalau minta hantar lagi. Nah, mungkin nak melawak lah. Ada pula kalau minta boleh kita pakai seorang sebelah. Tak boleh pakai seorang sebelah. Lepas tu, sorry lah, lebih kurang macam tu lah. Minta maaf. Tak boleh nak maafkan perbuatan. Jadi, dia pun bagi tahu kepada Rasulullah. Rasulullah kata maafkan, maaf tu maaf tapi kam. Rasulullah kata itu bukan maafkan. Tangkai jantung kamu telah pun digegar oleh syaitan. Dia tak boleh maafkan. Dia tak boleh maafkan. Pasal faham buat tak patut. Dah maaf dah. Maaf dah. Tapi lagi-lagi jangan buat dah. Ada lagi. Ada lagi sikit dia. Kenapa? Itu kata Rasulullah. Tangkai jantung kamu itu digegar oleh syaitan. Sakitnya hati aku. Senang-senang dia minta maaf. No? Sakit kan? Macam mana kita nak buat ni? No? Macam mana kita nak buat? Okey. Rasulullah memberi satu nasihat kepada sahabat yang terinayah ni lah. Yang ternasihat. Yang kata Nabi SAW. Tidak ada ubat yang lebih baik untuk tangkai jantung yang telah digegar oleh syaitan. Melainkan istighfar. Maka Rasulullah pun mengajar dia. Lagi rasa sakit, lagi banyak istighfar. Lagi rasa sakit, lagi banyak istighfar. Itulah di antara kalam yang diajar oleh baginda. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallahul hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallahul hayyul qayyum. Apa yang tertinggal? Kalimah apa yang tertinggal? Azim kan? Kita sebut azim kan? Itu kalamnya Rasulullah ajar. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallahul hayyul qayyum. Rasulullah kata baca sekurang-kurangnya pagi 3 kali, petang 3 kali agar hilang rasa dendam dia. InsyaAllah ta'ala. Agar hilang. Mudah-mudahan kalau Rasulullah sebut 3, kita mungkin boleh lebih sikit. InsyaAllah. Okey. Tapi kalau itu rasa kita boleh mati tu. Lebih dahsyat besar rasa. Okey. Betul kan? Hati tu dia raja. Sebab tu dia paling besar. Dalam satu negara, orang tengok siapa raja dia. Siapa pemerintah dia. Sebab tu dia paling besar. Kalau baik pemerintah tu, maka baiklah rakyat. Kalau buruk pemerintah tu, maka buruklah rakyat. Macam tu lah juga hati. Hati. Kalau kita buat semua ni ikut hati, tu dia, aku turut sungguh-sungguh hati. Memang mati. Mati segala jasad kita daripada perkara-perkara yang baik. Tak boleh lah. Ikut hati dia ni, kalau ikut hati ni, dia nak tidur saja. Tidur sangat pun tak larat, sakit. Duduk sangat pun tak larat, sakit pinggang. Cakap banyak pun tak larat. Itu sebenarnya ikut hati. Ikut hati ni membabi buta. Tapi kalau kita ikut iman, hati tu cantik. Ikutlah iman. Itu yang kata istilah dulu kan, tepuk dada tanya selera. Tepuk dada tanyalah hati. Apa yang patut hari ni? Takat-takat yang patut makan-makanlah. Yang boleh minum-minumlah. Apapun kata Rasulullah, bersederhana dalam pilihan. Dalam keputusan bersederhana, dalam pilihan bersederhana, nescaya hati kamu lebih tenang. Sebab apa? Kita manusia ni, kita bukan wali Allah. Kadang-kadang nak juga hiburan kan? Salah tak? Berhibur itu tak salah. Tapi cukup sekadar bersederhana. Wallahualam. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia orang dia. Ni tanya ni Pak taharah. Okey, taharah. Okey. Dia berlebihan ni dia golongan najis. Okey. Lepas tu dia dalam macam kita dapat sembahyang, dia ada sedikit berlebihan. Kenapa kita nak apa? Disebabkan kita letak
Okey, baik, terima kasih. Berkenaan dengan taharah, keputihan. Biasanya keputihan ni pada wanita lah, paling banyak lah. Ia adalah salah satu daripada cecair yang keluar daripada faras. Maka hukumnya adalah najis. Cecair yang keluar daripada faras yang tak najis ialah mani. Mani tak najis. Tetapi selain daripada mani, ianya najis. Apabila dia terkena kepada sulak dalam, wajib basuh sulak tu dengan menggunakan air mutlak ataupun air yang boleh lalu. Kalau dia terkena pada pakaian, maka pakaian tu wajib basuh, baru boleh dibawa ke dalam solat. Kalaulah kata dia memang penyakit keputihan tu sentiasa ada, dia buat macam mana perkara orang yang dalam istirahat. Cuci, ambil wudu, pakai pad, solat. Kalau kata dia main pun, maka sembahyang tak perlu ditambah. Tapi kalau dia macam hari letih baru dia main, itu dia panggil wadi kan. Dia panggil ayat wadi. Kadang-kadang letih sangat tu dia keluar main. Tengok tu kan, dalam sembahyang ada apa yang patut dibuat? Tukar, buang sulak tu, suci semula. Tak payah kata lah kalau ada waktu lagi, sembahyang semula. Sebab sembahyang tadi batal dengan kerana batal wudu. Dia memang najis. Najis dia sama level dengan najis mutawassithah, ayat benci. Dia memang najis. Dan dia juga sama level dengan darah haid, nanah dan sebagainya. Yang suci yang keluar daripada kemaluan hanya mani sahaja. Lain daripada mani semua najis belaka. Wallah. Okey. Bina, jadi saya mohon maaf atas kekurangan diri saya. InsyaAllah yang baik itu daripada Allah. Minggu depan kita di sini lagi dah. InsyaAllah. Kita akan masuk tentang bab lomba makan. Bab makan ni masalah no? Tak apa, kita tengok masalah kita bersama. InsyaAllah ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat, ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wadina wa najjina minal qawmil zalimin. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Minta maaf semua nak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustazah. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustazah.